Assalamualaikum semua. Malam ni Teh nak share dengan korang kisah percutian Teh dekat Kuala Beling, iaitu di Kuantan, Pahang. Sebelum tu Teh nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang follow Teh dekat TikTok dan juga yang sudi subscribe Teh punya channel di YouTube. Bagi yang tak follow Teh dekat TikTok, bolehlah follow. And then siapa yang tak subscribe Teh punya channel kat YouTube, boleh subscribe sekarang. Masa ni husband Teh nak bawa Teh pergi bercuti. Dan masa yang sama Teh ada juga ajak adik perempuan Teh dengan mak mertua Teh ikut sekali. Masa tu kita duduk kat KL lah. Nak pergi ke Kuantan tu kita ambil masa 2.5 jam lah nak pergi sana. Sampai je kat sana, husband pun settle bab kunci lah. Sebenarnya kat sana dia tak ada lobby tau. So kita dah deal awal-awal untuk kat sana. Kunci pun dia letak dekat bawah kapet tau. So lepas tu kita sampai tu, kita angkat barang semua, naik je lift tu. Kita nampak lift tu kecil and then agak buruk lah. So suasana kat sana tu pun Teh nak bagi tahu, resort tu dia macam kondo tau. Kondo macam apartment lah macam tu kan. So keadaan dia sunyi sangat. So kita teruskanlah percutian kita tu. So mak mertua Teh pun cakap, kenapa resort ni sunyi? So Teh tak jawab. Kita kata apa, mungkin kita pergi waktu orang bekerja kan, mungkin tak ada orang check in lah. Perabot dekat dalam tu dia agak macam barang lama-lama macam tu tau. Sofa pun macam kat kampung tu. Meja pula, meja kayu macam tu. Dia ada dapur sekali lah. Dan juga resort tu dia ada 3 bilik kat dalam tu. Teh dengan husband master bedroom, adik 1 bilik dan mak mertua 1 bilik. Hari tu pun kita pun buat macam biasalah, makan semua, rehat-rehat kejap. Petang tu kita pergi jalan-jalan dekat Teluk Cempedak. So dekat Teluk Cempedak ni dia best tau kalau korang nak pergi bercuti ke kan, buat hari keluarga ke kan, honeymoon ke, sesuai sangat sebab tempat dia menarik gila lah. Lepas kita pergi jalan-jalan tu, beli barang semua kan, dalam pukul 7 malam macam tu kita bertolak balik. Sampai je kat sana, dekat resort kita orang tu, suasana dekat resort tu dia agak suram tau. Dia macam seram sikit lah. Sebabnya kita punya resort ni berdekatan dengan hutan. Lepas tu tepi tu macam gunung tau. Siapa yang pernah pergi tu dia tahulah sebelah Tembeling tu kan. Seram gila lah. Masuk lift pun kita orang memang takut kan. Lift tu pula macam uzur gila. Bila naik tu pun ada bunyi kan, gigit-gigit. Takut gila, takut tersekat dalam tu mampus kan. So kita terpaksa nak pergi dalam bilik kita orang tu, terpaksa lalu lintas bilik-bilik yang kosong tau. Sampai je dekat pintu tu, kita rasa macam ada orang ikut kat belakang tu. Lepas tu kita pun mak mertua pun cakap, sebelum masuk tu bacalah ayat-ayat apa dulu kan. Risau pula, kawasan sini macam mama tengok macam pelik je kan. So kita pun masuk macam biasa. Bila kita orang masuk tu, rumah kita orang tu macam bau macam something yang pelik tau. Tak tahulah nak cakap kemiang ke apa ke. So kita pun masuk mandi, solat maghrib semua macam tu lah. Lepas tu kita dah ada makan-makan, sembang-sembang kejap. Dalam pukul 9 malam macam tu, adik Teh ni dia nak mandi. So masa tu kita duduk kat ruang tamu lah, duduk sembang-sembang kan. Masa aku dekat ruang tamu tu, tiba-tiba adik aku ni lari tau. Lari dekat kita orang lah. Lepas tu aku cakap, kau ni kenapa kan? Adik aku ni pun dia cakap, weh, tolong aku weh. Dalam bilik tu, tingkap dengan pintu aku kan. Macam tertutup tau. Lepas tu aku cakap lah, mana ada. Aku pun cakap lah untuk tenangkan dia kan. Aku cakap, tu angin lah. Kita kan tingkat atas kan. Tak lah weh, aku tengok sendiri tau. Tingkap bilik ayah aku tu tertutup. Lepas tu aku cakap, ya ke? Ya. Lepas tu aku pun pergilah check kan. Pergi check, aku pun tengok tingkap tu dia memang tertutup tapi tak ada apa. Mungkin tertutup kot, kau salah tengok kan. Siapa nak buka kan? Lepas tu dia pun diam. So aku pun tenangkan dia sekejap.
Lepas tu settle dia pun datang dekat kita orang lah. Lepas tu kita sembang-sembang semua, kita orang pun nak masuk tidur. Lepas aku settle adik aku takut semua tu, aku pun masuk bilik nak tidurkan anak. So masa tu anak aku start dah nangis. Dia macam asyik mana-mana atas. Lepas tu nangis tak henti tau. Macam pengusahawan tangis tu. Pujuk pun tak mau je diam. Bagi susu, dia tak nak susu. Urut perut pun apa semua, dia tak nak. Asyik nangis je. Aku tak tahu nak buat apa. Mak mertua aku cakap, bacalah doa-doa apa pun. Nanti insyaAllah dia okey. Lama kot aku nak tidurkan dia. Dia asyik meragam lah, orang kata kan. Budak-budak kan. So kita baca selawat semua, ayat kursi semua. Lama lepas tu anak aku tidur. Susahnya nak tidurkan dia masa tu sebabkan dia macam meracau tau. Baru dia nak tidur macam dia terbangun terkejut tau macam tu. Okey, lepas tu aku pun barulah nak tidur kan. Dah penat dah layan apa anak aku menangis ni, aku barulah nak tidur. Masa nak tidur tu aku terdengar pintu bilik aku terbuka tau. Lepas tu aku cakap apa benda lah pula ni kan. So aku tengok tu pintu bilik aku tak terbuka pun. Lepas tu aku cakap, pintu apa pula tu kan. Tak lama lepas tu dengar pula orang tarik kursi kat luar. Aku macam tarik kursi pula ni, apa benda pula kan. Aku memang seorang macam tu sebabkan husband aku dah tidur. Tak lama lepas tu aku dengar lah orang tengah buka dapur gas. Kau orang pernah dengar tak orang buka dapur gas? Buka tutup. So macam rumah ni dia mungkin keras lah kan. Tempat apa kata, tempat orang mungkin dah lama kan tak check in kat sini. Tak lama lepas tu aku pun nak tertidur tau. Lepas aku nak tidur tu, aku dengar macam bunyi tapak kaki tau. Tapak kaki tu makin lama makin dekat je dengan aku. Dekat, jalan. Lepas tu macam bila aku buka mata, aku tengok tak ada tau. Lepas tu aku tutup balik, dia jalan lagi tapak kaki tu. Lepas tu aku cakap, lantak lah kan. Lepas tu aku baca ayat kursi semua, hilang. Tak lama lepas tu badan aku rasa berat tau. Macam kena tindih. Korang pernah tak rasa macam kena tindih tu? Macam tu lah rasa dia. Lepas tu aku cuba buka mata, dia cuba nak bangun lah masa tu kan. Aku tengok depan aku ni, di bucu katil tu, aku tengok macam ada satu kelibat, bukan kelibat dia, benda putih tau. Dia macam berdiri je dekat bucu katil aku. Masa tu dah lah aku tak boleh nak bangun kan. Aku cuba nak panggil husband aku, nak panggil, tapi tak boleh, faham tak? Suara tak keluar. Nak azan pun masa tu tak boleh, faham tak? Benda tu macam berat. And then aku cubalah baca doa dalam hati semua. Lepas tu aku tengok benda tu ada lagi. Tak lama kemudian aku dengar macam burung bunyi tau. Cik. Lepas tu aku macam buka sikit mata, benda tu still ada lagi. Lepas tu aku tak tahu nak buat macam mana. Lepas tu aku pun tertidur. Lepas tertidur tu tak lama kemudian ada bunyi guli pula. Bunyi dalam bilik air. Kau faham tak, dalam bilik air tu dia ada mozaik tau. Bila orang campak guli, kau faham tak bunyi macam ni? Ting 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 ting, ting. Banyak kali. So aku faham lah kalau bunyi guli tu mestilah ada jin kan. Bukan, ada toyol. So aku pun cakap, alah biasalah tempat ni kan, macam-macam ada kan. Bukan sekejap tau dia balik tu. Dia main tu lama tau. So aku macam cakap, tak apalah, benda ni kat mana-mana pun ada kan. Lepas tu aku cakap, aku seorang je ke kan, kena ganggu malam ni kan. So aku nak kejutkan suami aku, tapi suami aku kejut-kejut tu. Suami aku mungkin dia penat sangat, dia tak bangun. Dia cuma cakap tidurlah kan. Aku pun pasanglah ayat Al-Quran, letak kat tepi tu. Lepas tu aku tunggu je sampailah subuh, baru boleh tidur. Subuh, lepas tu pagi kan, pagi tu aku siapkan breakfast semua. Dah lah, aku dah tak cukup tidur malam tu. Aku ceritalah kat semua, kat mak mertua aku, kat adik aku semualah. Yang adik aku ni pula, dia cerita semalam aku tak boleh tidur, tapi aku perasan mesej kau tu, tapi aku tengah bergayut dengan boyfriend dia. Masa tu macam tu lah. So dia kata dia ada bangun solat isyak. Dia tak solat isyak lagi. Masa tu dah pukul 4 pagi macam tu, adik aku cakap. Dia keluar ambil solat. Bila dia nak solat tu, dia rasa ada belakang dia ni ada orang
ada orang berdiri dekat belakang dia kan. Dia masa tu dia takut gila tau. Tapi disebabkan dia seorang, dia tak boleh nak buat apa. Lepas tu dia pun beranikan diri jugalah. Dia tidur kan. Dia cakap lah, jangan ganggu aku duduk sini nak bercuti je. Lepas tu benda tu hilang macam tu je. Dia dengar jugalah ada macam orang berjalan, tapi dia buat tak tahu je. Sebab adik aku ni dia, orang kata apa, dia dah biasa kena. So dia macam dah biasa tu, dia tak takut sangat lah. Percutian kita orang kat situ sepatutnya 3 hari 2 malam tau. Sebabkan aku alami perkara-perkara yang macam ni. So sebab aku cakap tak apalah, kita balik hari ni lah. So next time kita pergi tempat ni, kita pergi check in tempat-tempat lain. Contohlah kat Teluk Cempedak tu kan, dekat-dekat situ kan ada bandar kan. So better lah korang check in dekat bandar-bandar dia kat situ ke, lebih selamat. Sebabnya resort tu dia memang orang kata apa, agak seram lah. So korang tengok Google pun korang tahu tempat tu tempat yang keras. Okey, sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe Teh punya YouTube dan terima kasih semua.